Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fih. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bila sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kesyukuran yang tidak terhingga, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan keizinan peluang kepada kita pada malam ni untuk kita bersama-sama istiqamah melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah dan kita pilih untuk berada di masjid. Terima kasih kepada pihak tuan kuasa Masjid Al-Ikhlas, pada semua tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita pada malam ini bersempena dengan barangkali sempena dengan kemasukan tahun baru. Maka saya insya-Allah akan bersama dengan tuan-tuan pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk, tahun baru, apa yang baru. Tajuk tu bukan saya bagi tapi AJK bagi. Tuan-tuan faham tak tajuk tu? Faham dah kan? Okay, jadi boleh balik dah lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila sebut tahun baru tuan-tuan, setiap orang dia akan berfikir apa saya nak buat. Dan bagi seseorang yang ada satu sikap untuk menjadi orang yang lebih baik, setiap kali masuknya tahun baru dia mesti akan ada satu getaran dalam diri dia tentang ketidakpuasan perkara-perkara yang dia tak sempat nak buat 2015. Ada satu getaran dalam hati dia, banyaknya saya tak sempat buat 2015. Dan getaran yang sama juga dia akan rasa, iaitu dia rasa tak sabar-sabar nak buat benda yang lebih baik tahun 2016. Ini orang yang nakkan kehidupan yang lebih baik. Dia kena ada rasa satu perasaan dalam diri dia, rasa tak cukup dengan apa yang dah lepas, dan dia kena rasa, saya kena perbetulkan, saya kena tampung untuk tahun yang akan datang ni. Justru tuan-tuan, bagi orang yang dia merasakan setiap tahun itu sama, average, berubah pun tak apa, kalau semayang itulah cara semayang, kalau apa dia buat itulah dia rasa zon selesa, itulah dia. Maka orang macam ni dia tidak ada elemen untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Sayyidina Ali pernah menyatakan bahawa rugilah orang yang hari ini sama macam semalam. Rugi. Maknanya 2016, tak apalah kita sambung je 2015 punya cerita, sambung je lah. Follow the flow, ikut saja. Apa nak jadi, jadilah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang begini rugi. Hari ini sama macam yang lepas. Dan dia kata, celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada semalam. Dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Ada 3 kategori manusia dan kita nak letakkan diri kita tergolong dalam kategori yang ketiga, iaitu yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita cerita pasal tahun, tuan-tuan, masuknya tahun baru berarti kita semakin dekat dengan kematian. Umur menjadi semakin pendek. Dengan bertambahnya umur, maka bertambah pendeklah kehidupan kita. Justru sepatutnya bila kita merasakan bahawa masuknya tahun baru, umur saya bertambah, saya semakin dekat dengan kematian, berarti inilah masanya untuk saya semakin dekat dengan Tuhan. Untuk saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata bahawa tahun 2016 adalah tahun untuk kita dekat dengan Allah. Dan itulah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa yang kalau dia nak menuju kepada Allah sejengkal, Allah akan menuju kepada dia sehasta. Barang siapa yang menuju kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan menuju kepada dia dengan cara berlari. Itu satu contoh simbolik yang Nabi tunjuk kepada kita, itu barang siapa yang nak menuju kembali kepada Allah, Allah lebih nak pergi kepada dia. Maka tuan-tuan, inilah masanya tahun 2016, iaitu tahun kita untuk semakin dekat dengan Allah. Tambahan pula, bila sebut pasal tahun, tuan-tuan, sebut dengan pertambahan umur, ada beberapa perkara yang kita kena ambil berat tentang umur kita. Pertama sekali adalah, setuju tak kalau saya kata pada malam ini, tak apalah, selagi umur kita belum 40, kita boleh relax dulu, lepas 40 tahun baru kita buat betul-betul. Sebab orang barat kata, life begin at 40. Frasa barat, hidup ini bermula selepas 40 tahun. Setuju tak kalau kita kata, tak apalah sebelum 40 ni kita tak pergi masjid lagi pun tak apa. Kan dah 40, dah pencen baru kita rajin pergi masjid. Setuju tak? Tak setuju kan? Tak setuju. Tetapi tak setuju pun realitinya memang selepas 40 lah yang ramai datang masjid pun. Betul tak betul? Kita ni hari ni yang konsisten datang masjid ni, yang kalau sehari miss satu waktu tak datang masjid, rasa Allah ruginya. Bila kita rasa benda tu? Masa umur 20 tahun? Masa umur 25, 30 ataupun selepas pencen. Yang dia boleh bangun konsisten 4:30 pagi, boleh qiyamul lail, pukul 5 pagi, bolehlah dia boleh buat semua benda kebaikan. Dan dia rasa tak tenang, tak happy kalau dia tertinggal nak buat benda baik tu. Biasanya perkara itu boleh berlaku selepas usianya menjangkau 40 tahun. Sebelum, ada orang yang sebelum tu dah jadi baik, ada. Tetapi lumrahnya, kebiasaannya selepas 40. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Sebab apa jadi macam tu? Itulah yang dipanggil usia kematangan. Kerana bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, umur umat aku mabaina sittina wa sab'in. Umur umat aku, kata Nabi, iaitu di antara 60 ke 70 tahun. Kalaulah kita membahagikan umur kita 60 tahun, dibahagi 3, maka 40 tahun berada pada waktu pertengahan. Waktu kemuncak, inilah waktunya yang menjadi punca segala-galanya. Maknanya kalaulah umur 40 tahun tak berubah jadi baik, maka berisiko nak tunggu 50, 60 tahun pun nak jadi baik. Ada banyak risiko. Tapi kalau sebelum 40 dah jadi baik, 40 dia bertambah baik, maka insya-Allah dia akan dapat lebih banyak kebaikan di penghujung hayat dia. Maka 40 ni, tuan-tuan, dia bukan nombor sebarangan. Sebab kalau kita buka dalam pelbagai sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibangkitkan menjadi rasul usianya 40 tahun. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, meninggalkan kaumnya Bani Israel di Wadil Muqaddas, di semenanjung Sinai. Dia tinggalkan kaumnya Bani Israel, dia menaiki Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari. Nombor 40.
Dalam riwayat, Nabi Yunus alaihissalam pernah dihukum oleh Allah kerana meninggalkan dakwah kepada kaumnya di Ninawa, ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar daripada paus yang bernama ikan Nun. Ada diriwayatkan bahawa dia ditenggelamkan dan ditelan selama 40 hari. Manusia diciptakan daripada setitis air mani. Selepas 40 hari dia akan menjadi segumpal darah. Selepas segumpal darah, selepas 40 hari dia akan bertukar menjadi seketul daging. Selepas 40 hari daging itu akan membalut tulang. Selepas 40 hari dia akan ditiupkan roh. Nombor 40. Imam An-Nawawi mengarang sebuah kitab hadis, menghimpunkan hadis-hadis dalam sebuah kitab, Matan Arba'in, hadis 40. Apa lagi nombor 40? Kenapa nombor 40, tuan-tuan? Agak-agak jawapannya. Ramai ke umur 40 hari ni? Kita nak cerita nombor 40 ni bukan kerana nombor ni nombor bagus. Oh, lepas ni nombor pelik kereta kena 40. Bukan. Nak cerita ni, inilah usia kematangan, inilah waktu pertengahan. Dia taklah sikit sangat, dia lah tak banyak sangat. 40, just nice. Ideal. Justru tuan-tuan, untuk tahun 2016, bagi kita yang mungkin umur 30-an, nak menyangkau 40 ataupun awal 40-an, tolong jadikan tahun ini adalah tahun untuk kita bersungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah. Sebab kalau kita dah melepasi 40 tahun, melepasi 50 tahun, kita jauh dengan Allah, belum bersedia untuk dekat dengan agama, kita akan ada banyak risiko. Dan kalau saya tidak terlupa, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihukumkan dhaif oleh setengah ulama. Dhaif, hadis dhaif menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Dia menggariskan beberapa kriteria macam mana nak guna hadis dhaif. Hadis dhaif ni bukan palsu. Walaupun ada kawan-kawan kita pantang dhaif semuanya maudhu'. Pantang dhaif palsu, tak boleh amal. Bukan. Dia ada prinsip, ada disiplinnya. Dhaif ini bermaksud iaitu dhaif bukan pada matan, tetapi dhaif pada periwayatan. Dhaif pada siapa yang meriwayatkan hadis tu. Kerana ada masalah pada perawi hadis, maka hadis tu dia tidak mendapat level sahih, tak mendapat level hasan, dia mendapat level yang ketiga namanya dhaif. Dan kata Imam Ibn Hajar, hadis dhaif boleh nak guna. Yang pertama, dia tidak terlalu dhaif. Yang kedua, hanya dalam bab fadailil a'mal, iaitu dalam bab untuk supaya kita ni boleh buat amalan lebih. Supaya kita nak jadi baik, maka ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang boleh merangsang kita jadi baik untuk kita beramal, maka boleh guna hadis dhaif. Kata Imam Ibn Hajar. Justru tuan-tuan, ada satu hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berumur 40 tahun, amalan kejahatannya lebih banyak daripada amalan kebajikannya, persiapkanlah dirinya untuk ke neraka. Wal'iyazubillah. Maknanya, kenapa Nabi sebut macam tu? Sebab ialah risiko. Bila kita dah meningkat umur 40 dan 50 tahun, tak bersedia lagi nak buat baik. Aurat pun tak tutup lagi, semayang pun tak cukup lagi. Masih ada lagi orang Melayu kita umur 50-60 tahun, masih malam-malam di kedai dandut. Masih di kelab-kelab malam, masih ada tuan-tuan. Ini bukan cerita zaman-zaman Piramli 50-an 60-an dulu, tak. Hingga hari ini masih ramai. Pangkat ayah kita, malah pangkat atuk kita tuan-tuan, malam-malam berada di kelab dandut. Masih ada. Kelab dandut ada lagi ke Ustaz sekarang ni? Ada. Apa pula tak adanya? Tuan-tuan sekalian. Maka relevan tak kalau Nabi kata, orang yang macam ni, umur dah lebih 40, 50, 60 tahun. Nabi kata, kebiasaannya umur umat aku 60 ke 70, kalaulah 60-70 ni masih lagi buat benda jahat, maka agak-agak mereka ni berpotensi tak nak masuk ke dalam syurga. Sudah pasti ada banyak risiko. Maka Nabi kata persiapkan dirinya untuk ke neraka. Namun dalam masa yang sama tuan-tuan, ukuran kita adalah bukan pada umur. Ukuran kita nak masuk syurga neraka bukan pada umur. Bukan bererti ada orang daripada awal dia baik, oh confirm dia masuk syurga. Tak semestinya. Ada orang daripada awal jahat, tak semestinya dia ke neraka. Tak semestinya. Kerana ada banyak hadis yang lain yang mengkhususkan kisah-kisah. Seorang yang pernah membunuh 99 orang. Satu hari dia merasakan bahawa saya ni teruk. Banyak dah orang saya bunuh. Saya rasa saya kena bertaubat lah. Maka dia pergi cari seorang. Diceritakan dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia pergi cari seorang untuk guide dia, untuk bantu dia supaya dia boleh bertaubat. Dia nak perbaiki diri dia. Orang tu kata, tak ada harapan dah. 99 orang bunuh.
Gila apa? Mana ada harapan dah, tak terima dah taubat. Maka orang yang cakap banyak macam tu, kena bunuh. Cukup 100. Pada muka dia. Tuan-tuan sekalian, orang ni nak bertaubat, tiba-tiba tak ada orang yang nak boleh bantu dia. Maka dia cari orang lain. Siapa yang boleh tolong dia? Tiba-tiba jumpa satu orang, orang tu kata, boleh, kamu boleh bertaubat. Kamu pergi ke sebuah kampung, ada seorang alim, seorang abid dekat sana, dia boleh bantu kamu. Dalam perjalanan, pembunuh 100 orang ini akhirnya mati. Dalam keadaan hendak menuju kepada taubat. Dan malaikat yang nak menyeretnya ke neraka, dan ada malaikat yang datang untuk mengusungnya ke syurga, tuan-tuan. Dan dikisahkan dalam riwayat hadis itu bahawa akhirnya malaikat ukur jaraknya adakah ke arah maksiat ataupun ke arah pahala. Maka akhirnya malaikat yang berjaya membawanya adalah malaikat yang membawanya ke syurga. Kenapa? Kerana penghujungnya adalah kebaikan. Walaupun seawal hidupnya teruk dengan kejahatan. Allah bukan hendak menilai di mana seseorang itu bermula semata-mata. Tetapi Allah akan menilai di mana seseorang itu berakhir. Ada satu kisah yang lain, seorang ahli ibadat. Seorang abid, orang yang banyak beribadat. Satu hari dia beruzlah, dia bertahanus, dia mengasingkan dirinya duduk dalam gua, duduk dalam bukit. Mengasingkan daripada manusia yang lain. Kerjanya ibadat, ibadat dan ibadat. Sehingga kan jin syaitan tak boleh nak goda dah dia. Sehingga kan syaitan bermesyuarat. Siapa sekarang ni yang nak goda ni? Ahli ibadat ni. Yang bernama Barsisa ni. Pernah dengar cerita ni? Siapa nak goda ni? Ahli ibadat ni punya hebat ibadatnya. Kita syaitan-syaitan kecil ni tak boleh lawan dia ni. Maka syaitan bermesyuarat. Akhirnya mereka menghantar syaitan yang pangkat besar lah. Dan dia menyamar berupa dengan seorang lelaki yang muda. Nak tumpang sekali untuk beribadat dalam gua tempat di mana Barsisa ni bertahanus ataupun berkhulwah. Tuan-tuan, seorang muda tiba-tiba beribadat dalam tu, ya, dalam keadaan orang muda, dan Barsisa tengok ibadatnya sangat luar biasa. Syaitan yang bertopeng ke manusia. Barsisa tengok, aku yang dah lama ibadat ni pun tak setanding dia ni. Aku tidur juga malam-malam, dia ni tak tidur-tidur. Quran dia baca tak berhenti-berhenti, semayang je banyak, zikir je banyak. Satu hari Barsisa memberanikan diri tanya pemuda ni, macam mana kamu ni boleh hebat sangat? Saya ni bertahun-tahun semayang, tahun-tahun beribadat. Maka kata orang muda ni senang saja, dia kata, saya buat dosa, kemudian saya akan lipat gandakan amalan saya. Bila kita dah buat dosa ni, kita rasa bersalah, barulah kita rasa nak ibadat lebih. Macam ada kawan-kawan kita yang datang daripada negara-negara luar ni, dia datang ke belah Asia, dia pergi melanggan ke Thailand, pergi ke mana-mana tempat-tempat maksiat. Kemudian nanti tak apalah, akan balik ke Mekah, saya tawaf, cium Hajarul Aswad, cukup. Ini berlaku dalam mentaliti orang kita. Buat dosa dulu, tak apa, lepas tu kita taubat. Tuan-tuan sekalian, syaitan tu memberi perkara yang sama. Dia kata, cara nak lipat gandakan amalan ini adalah buat dosa. Buat dosa, kemudian kita rasa bersalah dan kita akan lipat gandakan amalan kita. Oh, mudah saja tuan-tuan. Barsisa rasa betul juga. Maka akhirnya dia tertipu daya dengan pandangan ataupun dengan dialog syaitan yang bertopeng kat manusia tadi. Sehingga kan akhirnya Barsisa diceritakan dalam riwayat, dalam pelbagai versi, ada yang menyatakan bahawa akhirnya dia cuba buat dosa, akhirnya dia minum arak. Dia nak berzina, takut ada kaitan dengan orang, maka dia minum arak. Bila dia minum arak, dia seorang-seorang je. Rupanya bila dia minum arak, dia mabuk. Bila dia mabuk, perempuan cantik pula lalu, maka dia berzina dengan perempuan tu. Bila dah berzina rasa bersalah, nak tutup kes, maka dia bunuh perempuan tu. Daripada minum arak saja. Seorang ahli ibadat, dan akhirnya di penghujung hayatnya dalam keadaan kufur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nilai yang hujung tu, walaupun amal ibadatnya sangat banyak pada peringkat awal. Justru tuan-tuan, bila cerita pasal tahun baru ni, ya, setiap di kalangan kita ada sejarah hitam kita masing-masing. Kita mungkin ada masalah kita dengan ibadat kita sebelum ni. Baru berapa tahun ini yang kita cukup 5 waktu. Sebab ada kawan-kawan kita sehari 5 waktu. Dia 5 hari 1 waktu. Solat Jumaat je. Ada orang macam tu, masih ada. Ada orang dia 5 waktu, tetapi hujung waktunya. Ada orang yang kadang-kadang 3 waktu, kadang-kadang 4. Itu normal berlaku dalam masyarakat Melayu Islam Malaysia kita. Jadi
Dia rasa tahun 2016 saya kena perbaiki benda ni. Saya kena perbaiki. Justru bila kita cerita tahun baru, apa benda baru yang kita nak buat? Maka pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, biarlah apa saja benda-benda lama yang telah kita tinggalkan, jadikan tahun ini adalah tahun kita dekat kepada Tuhan, tahun kita jauh daripada syaitan. Tahun 2016. Justru apa kita nak buat? Saya nak bawa pada malam ni lebih kurang 4 perkara. Bila sebut pasal kehidupan manusia, kita akan terlibat dengan 4 perkara utama ni. Dan sebab itu kalau kita belajar kitab fiqh ni dia biasa akan membimbing kita ke arah kehidupan. Bila kita belajar kitab fiqh, ada 4 topik utama yang kita mesti habiskan baru komplit fiqh tu. Dan itulah juga yang mungkin tahun 2016 yang kita kena tengok sejauh mana saya boleh komplit 4 perkara ni. Yang pertama sekali adalah dari sudut ibadat. 2016, apa benda baru yang saya kena buat? Bukan benda baru, tetapi menyempurnakan apa yang kita buat. Bagaimana kita menyempurnakan konteks ibadat kita? Yang pertama sekali semayang lah. Okey, macam yang saya sebut tadi, ada orang dia tak penuh 5 waktu. Tahun 2016 adalah tahun dia untuk penuh 5 waktu. Ada orang yang penuh 5 waktu tetapi tak berjamaah. Tahun 2016 adalah tahun dia kata saya mesti berjamaah macam mana sekalipun. Saya berhentilah shopping kompleks ke, saya berhentilah R&R ke, saya dekat pejabat ke, saya mesti nak ada kawan masa semayang. Ada orang memang dia plan macam tu. Dan dia nekat. Dia sanggup tunggu asalkan ada kawan baru dia semayang sama-sama. Sebagaimana dia sanggup tunggu kawan nak pergi makan, dia tak nak makan seorang-seorang ketika lunch hour, ketika kerja, maka time semayang 2016 saya akan pastikan saya mesti nak jemaah walaupun berdua, walaupun tak semestinya dekat masjid, tapi saya dekat pejabat, dekat tepi meja-meja kerja saja tu, yang penting saya nak jemaah. Ada orang dia nekat macam tu. Ada orang dia dah berjemaah 5 waktu dan dia nekat tahun ini dia mesti nak ke masjid. Mesti nak ke masjid. Walau busy macam mana sekalipun, dia ada set appointment, meeting macam mana sekalipun, dia akan design dia punya schedule harian dia. Kalau meeting mesti sampai pukul sini saja. Kemudian dia akan cari mana-mana tempat, ataupun kalau dia meeting dekat dengan restoran, dia akan make sure dekat dengan masjid seumpamanya, supaya mudah dia nak berjemaah ke masjid. Dan ada orang memang buat macam tu. Dia ada plan dia. Ibadat tuan-tuan. Ada orang yang semayang bertahun-tahun dia semayang. Tahun 2015, tahun 2016 adalah tahun dia untuk memperbetulkan semayang dia. Tuan-tuan, ini muhasabah kita tuan-tuan. Saya kena sebutkan sebab memang kerja saya adalah tengok perkara-perkara yang berkaitan dengan benda-benda macam ni. Terutama sekali dalam konteks ibadat kita. Dan minta maaf saya kena sebutkan bahawa orang kita memang ramai yang tak semayang dan ramai yang semayang. Tapi di kalangan yang semayang pula rupa-rupanya banyak yang bermasalah. Ustaz pandai sangat ke dia nak tengok orang salah ke betul? Taklah pandai, tapi itulah kepakaran kita. Kalau tuan-tuan mungkin engineer pandai repair kapal terbang, maka saya pandai untuk repair solat orang. Kalau tuan-tuan mungkin pandai nak belah dada, nak perbetulkan jantung, maka saya pandai tuan-tuan untuk nak tengok tuan-tuan semayang betul ke tidak. Kan itu kepakaran kita. Tapi adakah semayang saya diterima? Hanya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Justru tuan-tuan, ini realiti kita. Tahun 2015 ataupun tahun-tahun sebelum ni, ramai orang semayang. Tapi rupanya, di kalangan yang ramai semayang ni, kadang-kadang ada yang buat semayang yang tak betul. Sebagai contoh. Hari ni pergi mana-mana masjid, kadang-kadang kita ada kursi bagi orang yang sakit tu. Dia akan semayang duduk lah. Okay? Dan ada setengah orang yang dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk ketika solat fardu. Mana solat sunat tak apa dia nak duduk. Tapi ketika solat fardu, dia letak kursi dia, orang semua berdiri dalam saf, dia pun duduk dekat kursi dia, imam takbiratul ihram, maka dia pun takbir dalam keadaan dia duduk. Saya nak tanya tuan-tuan, sah tak solat dia? Dari sudut teknikalnya, sah tak? Tak berani nak jawab. Apa rukun solat? Berdiri, betul? Bagi yang mampu. Oh, tadi dia tak mampu Ustaz. Betul ke dia tak mampu? Dia berjalan boleh, bawa kereta boleh, menyembang dekat pintu boleh berdiri, tiba-tiba sampai dekat saf, buka kursi, duduk takbiratul ihram. Kerana kriteria maksud tak mampu tu tuan-tuan, bila dia dah tak mampu baru duduk. Ada orang tak mampu ketika rokok, tak mampu ketika sujud, masa tu baru duduk.
Ada orang dia mampu takbiratul ihram sampai ia kena berdua ia kena nasta'in baru lutut dia longgar, baru dia duduk. Amat mustahil seawal takbiratul ihram dia dah tak mampu dalam keadaan dia boleh berjalan. Melainkan memang dia mengesut datang, melainkan memang dia dengan wheelchair datang, ya. Maknanya kita tahu dia memang tak boleh berdiri. Maknanya benda nampak remeh tuan-tuan. Tapi ada orang kita buat. Tuan setuju tak setuju? Tuan-tuan, berapa ramai orang yang semayang ketika sujud tetapi dia tidak menyempurnakan rukun sujudnya. 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 tapak kaki, khususnya 2 kaki itu. Berapa ramai yang masa sujud kakinya sangat berat untuk diangkat, nak betulkan macam tu. Kakinya kelepit macam tu, kadang-kadang kakinya macam tu, kadang-kadang terangkat sebelah, macam-macam gaya tuan-tuan. Kaki itu tak sampai berapa gram saja dia berat untuk nak angkat untuk menetapkan kakinya. Sedangkan itu merupakan anggota sujud yang wajib menyentuh bumi. Dan ramai orang fail bab tu. Ini teknikal tuan-tuan, yang kadang-kadang orang anggap remeh. Ya, kadang-kadang orang nak dapat award, dia akan ambil semua markah-markah, kadang-kadang benda yang remeh-remeh akan masuk sekali, baru orang tu layak untuk menang, juara satu pertandingan tuan-tuan. Maka ibadat, jangan kita rasa, tak apa, Allah Maha menerima, mana-mana yang tersalah, terkurang tu harap Allah terimalah. Sifat orang yang lemah adalah, iaitu watamanna 'ala Allah, dia sentiasa berangan-angan dengan Allah. Sentiasa berangan-angan, benda yang baik-baik sahaja. Tak apa Allah tahu, tak apa Allah tahu. Tuan-tuan, ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah, pernah sekali saya semayang di PWTC. Masa tu semayang Zuhur dah habis, semayang berjemaah dah habis. Orang semayang seorang-seorang lah. Maka saya pun join, nak cari dalam ramai-ramai tu siapa saya nak jadikan imam. Maka saya pun tengok dalam ramai-ramai tu ada seorang yang agak senior lah. Sebab yalah, kita nak jadikan imam ni antaranya nak kena tahu bacaannya bagus ke tidak. Semayang Zuhur tak tahu dia baca macam mana. Maka kita pun tengok mungkin yang berumur, lebih berumur, iaitu lebih lama Islamnya. Maka ya, kita pun tengok dalam ramai ada seorang pakcik ni nampak beruban sikit. Bila dah pakcik pun pakaian pun elok dah. Tak adalah pakai baju gambar tengkorak apa, tak adalah. Oh, jadi sesuai saya jadikan imam. Saya pun berdiri sebelah dia, belakang sikit dekat tepi telinga dia tu. Saya pun takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bila saya takbiratul ihram, pakcik tu mengundur ke belakang. Ya, pahal aku kat depan ni. Biasanya mayat je duduk kat depan, makmum. Bila saya duduk depan seorang, pakcik tu mengundur ke belakang, imam duduk belakang, saya mengundur balik ke belakang. Bila saya mengundur, pakcik tu mengundur lagi ke belakang. Masa tu khusyuk dah tak ada dah, confirm cloud dah khusyuk masa tu. Semua orang tengok, rasa menyesal pula aku ikut pakcik ni. Satu surau tengok ni pahal dua orang ni berjalan, ajar pin tak buat macam ni. Tuan-tuan sekalian, itu level seorang pakcik. Minta maaf saya kena sebut. Ada ke pakcik tu dalam ni? Tuan-tuan sekalian, agak-agaknya kenapa jadi macam tu? Kita nak jadi makmum dengan dia, tiba-tiba dia mengundur ke belakang. Apa agak-agak alasan orang macam ni? Dia rasa dia tak layak jadi imam. Sembahyang Zuhur, bukannya suruh baca kuat-kuat pun, nak malu apa? Dia takut sembahyang dia tak sah, habis tu dia sembahyang buat apa kalau tak sah? Jadi apa? Apa alasan dia? Dia nak kata saya tak layak jadi imam. Mungkin antara alasannya dia kata saya sembahyang sunat, awak sembahyang wajib. Boleh tak? Dia bagi alasan macam tu. Orang sembahyang wajib tak boleh ikut orang sembahyang sunat. Boleh tak? Boleh tak orang sembahyang wajib ikut orang sembahyang sunat? Boleh kan? Asalkan rukunnya samalah berarti sembahyang sunat yang ada rokok, ada i'tidal, ada semua fizikal rukun yang sama walaupun niat yang berbeza. Tapi kalau rukun dah berbeza tak boleh lah. Kita makmum ikut orang sembahyang mayat. Kita sembahyang Zuhur, dia sembahyang mayat. Dia mana ada rokok? Tak boleh ikut macam tu. Sebab lain, dia punya technical rukun dia tu lain. Jadi orang sembahyang sunat tak ada masalah. Sebab kes macam ni berlaku bila bulan Ramadan, tuan-tuan. Bila bulan Ramadan, ada orang dia datang-datang masjid, tengok orang dah sembahyang tarawih. Dia belum sembahyang isyak lagi. Maka dia pun sembahyang isyak seorang kat belakang. Dia rugi, tuan-tuan. Sedangkan boleh tak dia nak ikut orang sembahyang tarawih tu? Walaupun dia niat sembahyang isyak, boleh. Imam bagi salam 2 rakaat, dia sambung lagi 2 rakaat, cukupkan 4 rakaat. Yang teruk lagi, bila dia sampai-sampai orang dah sembahyang tarawih, dia tak sembahyang isyak, dia ikut sembahyang tarawih dulu, dah habis tarawih baru dia sembahyang isyak.
Tu lagi pelik. Tarawih mesti selepas isyak. Bila pula? Tarawih dulu baru isyak. Tuan-tuan muslimin dan dirahmati Allah sekalian, banyaklah bila cerita pasal semayang, tahun 2016 adalah tahun kita untuk menyempurna dan memperbetulkan salat kita. Dan berhenti-berhentilah nak bergaduh-bergaduh bab bid'ah tak bid'ah tu. Bab kunut tak kunut, bab tangan bergerak, tangan apa semua tu. Cukup-cukuplah. Ya, kita di Malaysia ni banyak sangat bergaduh. Maka benda-benda macam tu, kita berlapang dada dan kita hormati pandangan orang. Siapa yang nak rasa bergerak banyak-banyak kali, dia rasa dekat tempat ni orang tak buat bergerak, maka tak payahlah buat bergerak sebab ganggu orang lain. Kalau dia nak buat bergerak saja, pergilah ke tempat dia yang semua bergerak. Ya? Yang tak nak kunut, jangan salahkan orang yang nak buat kunut. Sebab orang ini juga ada dalil. Kita buat kerja, buat ibadat berdasarkan dalil. Tak nak bagi bergaduh, jangan menafikan dalil orang lain. Kalau kita ada dalil pandangan kita ada tokoh kita sendiri yang kita iktiraf, jangan menafikan tokoh orang lain, asalkan orang tu juga ada sandaran, ada dalil dan sahih. Tapi kita bergaduh waktu. Yang nak bergaduhnya adalah benda yang berkaitan dengan sah tak sah, itu yang kita nak bergaduh. Itu yang nak bergaduh. Fatihah tu yang nak diperbetulkan. Sebutan Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang semayang, dia mengutamakan tangan tu berbanding sebutan mulut dia. Bila cerita tahun baru tuan-tuan, 2016 ni tahun membetulkan semayang. Contoh saya kata, bab ibadat ni. Ramai orang kadang-kadang dia tak tahu yang mana satu yang wajib buat. Dia kata mengangkat takbir sebab dia baca kebetulan buku Asas Fardu Ain. Terjemahan bahasa Melayu tulis situ rukun solat iaitu mengangkat takbir. Maka bila faham mengangkat takbir, mengangkat tangan itulah. Sebab kadang-kadang terjemahan kan kurang tepat. Sedangkan melafazkan takbir itu yang rukun. Kan, maknanya lafaz Allahu Akbar itu yang wajib, bukan mengangkat tangan itu wajib. Betul kan? Ke saya salah? Boleh tak kalau kita semayang kita tak angkat tangan langsung? Allahu Akbar, senyap je tangan. Tangan kat sini, Allahu Akbar. Imam isyak sekejap lagi. Ataupun tangannya Allahu Akbar. Sah tak semayang? Sah tak? Sekejap lagi semayang isyak, imam kita buat macam tu. Sah tak? Jawapannya sah semayang. Tapi hantar surat ke Jaiz lah, suruh tukar. Pelik imam macam tu. Solat masih sah sebab mengangkat itu sunat saja. Cuma dia buat perkara yang makruh lah. Nak buat benda yang sunat, sunat yang betul-betul lah. Sama ada paras telinga atau bawah sikit dan seumpamanya. Tapi yang pasti, yang wajib adalah sebutan Allahu Akbar. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok tak solat Jumaat live dekat TV tu? Pernah tengok? Pernah tengok? Kalau tengok tak sembahyang Jumaat lah tu. Orang perempuan ni, orang perempuan. Pernah tengok tak live dekat TV? Kalau kita perhati tuan-tuan, kalau kita boleh beza antara rukun qauli, rukun fi'li, kadang-kadang kita boleh recognize, kita boleh kenal pasti orang ni tak sah semayang sebab dia tak buat rukun qauli. Allahu Akbarnya senyap. Dalam hati tak sah, dia rukun qauli mesti dilafazkan. Oh banyak tuan-tuan nak cerita bab ni, bukan inilah masanya tuan-tuan. Cuma nak kata 2016 adalah tahun memperbetulkan ibadat. Menyempurnakan ibadat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila cerita menyempurnakan ibadat, berarti apa sahaja yang berkaitan dengan ibadat khusus kita, yang paling utama yang kita nak utamakan. Ibadat khusus ni iaitu puasa kita, semayang kita, puasa, haji, benda-benda itulah ibadat-ibadat khusus, maka sempurnakan ibadat khusus. Di samping ibadat umum ni itulah yang bekerja, yang buat baik sana sini, itu betul ibadat juga, tapi ibadat umum. Okey, muslimin dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, tahun 2016 adalah tahun kita memperbetulkan muamalat kita. Muamalat ini bermaksud bukan perbualan komunikasi. Muamalat di sini bermaksud ekonomi. Tahun untuk kita memperbetulkan ekonomi kita. Dalam arti kata, saya nak fokuskan bukan nak jihad ekonomi supaya tahun ini adalah tahun untuk kita buat sales bagi yang berniaga. Bukan itu. Itu bukan ini skopnya kita nak cerita malam ni. Skop malam ni adalah dari sudut bagaimana nak mendekatkan diri kita dengan Allah dengan cara ekonomi. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang selama ni dia boleh hidup dalam keadaan rasuah, maka tahun 2016 dia rasa saya kena stop lah. Umur saya dah meningkat dah ni, takkan nak ambil rasuah lagi.
Saya nak dapat projek, ialah bertahun-tahun dapat projek ni dengan rasuah, maka rasa cukup lah tahun ni, tak lah kot. Tak apalah, biarlah tahun ni suffer sikit, yang penting saya tak rasuah. Ada orang dia dah beramal dengan konvensional, dengan sistem riba, maka dia fikir tahun 2016, saya rasa saya kena convert lah, saya punya loan konvensional kepada Islamic. Dia rasa bahawa ekonomi dia perlu dekat dengan Allah. Walaupun dia pening kepala nak convert, kena bayar penalty sana sini dekat puluh ribu. Pening juga kepala, tapi yakinlah bahawa Allah pasti akan bantu kita. Ada orang tuan-tuan, pening dia, rumah dia harga juta. Kemudian dia convert dia punya loan konvensional kepada Islamic, dia kena penalty dia saja dekat 50 ribu tuan. Pening 50 ribu, hilang macam tu je. Tapi dia kata, Ustaz, saya nekat Ustaz, buat je lah, pejam mata buat. Lepas tu saya dapat projek juta yang saya tak sangka Ustaz. Macam tu. Orang yang dapat keyakinan macam tu, lepas ni dia lagi mudah nak invest, nak sedekah, nak derma, nak wakaf, dia lagi mudah sebab dia dah ada keyakinan tu. Dan ini juga yang kita nak kena minta. Tahun 2016 adalah tahun kita memperbetulkan muamalat kita, ekonomi kita, yang dekatkan ekonomi kita dengan Allah. Kedua, dari sudut zakat. Selama ni dia rasa dia bayar zakat fitrah saja. Oh, itu dah habis baik dah tu Ustaz bayar zakat fitrah. Saya ingat dulu zaman zakat fitrah RM6.8. Dia sanggup tunggu baki 2% tu. Jenuh Tok Bilal cari 2%. Dia sanggup berdiri tunggu asalkan dapat balance. Dipikir zakat fitrah. Sedangkan ada zakat perniagaan, ada zakat emas, zakat pendapatan. Semua tu dia kena ambil kira tahun 2016. Dia kena fikir macam mana benda-benda yang berkaitan dengan ekonomi dia boleh dekat dengan Allah dengan duit. Kalau dia seorang businessman, dia dah jadi orang kaya-raya, bagaimana dia nak jadikan kekayaan dia tu jambatan dia ke syurga. Dan maknanya tahun 2016, maknanya tak salah kalau kita nak letakkan hala tuju dan matlamat 2016 kita adalah untuk supaya nak jadi kaya, supaya nak tambah income, tak salah. Tapi kaitkan income itu adalah untuk dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dengan Allah. Sebab ada orang, bila dia semakin kaya tuan-tuan, dia hidupnya dah tak rushing. Bila dia dah ekonominya dah okey, pendapatan dia okey, maka dia dah taklah nak berebut macam orang lain. Maknanya time semaya pun dia boleh relax. Pagi dia tak payah rushing keluar awal-awal sangat. Mana subuh, lepas habis subuh semayang kat masjid, dia boleh duduk kat masjid dulu. Sekarang dah habis jam, baru dia pergi kerja. Sebab dia dah stabil ekonomi dia. Kan waktu zuhur pun dia boleh maintain, sebelum masuk azan lagi dia dah standby keluar office, dia boleh depak masjid, duduk masjid sekejap. Kenapa? Kerana ekonominya kukuh. Dan kita kena nak macam tu. Ya Allah, kalau lah boleh saya jadi orang kaya tahun 2016, biarlah kekayaan saya supaya saya dekat denganmu, ya Allah. Sebab ada orang bila dia miskin, dia dekat dengan Allah. Bila dia kaya, dia jauh dengan Allah. Ada tak? Kawan-kawan kita mungkin, ni Man, apa lama tak nampak masjid? Yelah, sekarang dah busy sikit lah. Projek banyak. Habis tu ni sekarang baru nampak ni. Yelah, dah miskin balik. Kan? Tuan-tuan sekalian, jangan jadikan kekayaan itu akhirnya kita jauh dengan Allah. Sebab ada orang, dia boleh masuk syurga dengan kekayaan. Dan ada orang boleh masuk neraka dengan kefakiran. Dan kerana itu Allah ajar kita, Nabi SAW pernah mengajarkan kita satu doa. Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku minta lindung denganmu ya Allah daripada kekufuran dan juga kefakiran. Maknanya Nabi tak nak kalau boleh jangan jadi fakir. Kerana ada orang yang bila dia fakir, dia kufur dengan Allah. Justru tuan-tuan, kalaulah kita nak bermatlamat, berazam tahun 2016 saya nak menjadi orang kaya, ya, kaya saya dekat dengan Allah. Bila saya kaya, saya lagi banyak sedekah, saya lagi banyak wakaf, saya pantang dengar ada orang susah, saya akan cepat tolong. Dulu saya nak tolong, tapi bila saya nak tolong rasa berkira-kira sebab duit pun cukup-cukup makan. Tapi bila dah kaya, ada je orang minta tu bagi. Tak payah fikir panjang. Kita nak jadi macam tu. Itu ekonomi. Mendekatkan kita dengan Allah. Bagi yang nak bayar zakat, silakan. Kita jangan rasa apa yang kita dapat melalui income pendapatan itu usaha kita semata-mata. Jangan. Salah kalau kita kata, apa saya nak bagi orang, saya dah usaha banyak. Yang dia orang tu tak nak berusaha tu yang jadi macam tu. Kita tak boleh cakap macam tu. Bila kita nampak ada orang miskin, kita kata, saya bukan tak nak tolong dia, tapi dia tu pemalas. Badan sihat tapi pemalas. Kita tak boleh sebut macam tu. Sebab ada orang
memang dia ditakdirkan oleh Allah rezekinya bukan melalui kerja. Sebab rezeki ni adalah benda yang disembunyikan oleh Allah, tuan-tuan. Kita jangan anggap orang tu bekerja, akhirnya dia dapat rezeki. Tak. Ada orang kerja siang malam, tapi hutang banyak. Ada orang nampak dia duduk, relax, sakit atau wheelchair, tuan-tuan, tapi income-nya banyak. Benda yang disembunyikan oleh Allah antaranya rezeki. Dan jangan kita rasa bahawa kita bekerja, kita ada rezeki, kita boleh survive. Oh, jadi orang yang tak ada duit, diminta sedekah, ataupun kita kena tolong dia, maka kita kata saya malas tolong sebab dia malas. Tak boleh cakap macam tu. Sebab malas atau tidak, itu adalah kerja Allah yang buat macam tu. Allah jadikan orang kaya dan Allah jadikan orang miskin. Allah jadikan ada orang rezekinya dapat daripada manusia. Allah hantar manusia untuk jadi customer dia pergi restoran dia. Maka dia dapat income monthly, bulanan, tahunan dia. Maka dia boleh hidup dalam keadaan ada pelanggan datang makan kedai dia. Yang Allah hantar. Tiba-tiba dia kata ini sebab usaha saya. Dalam keadaan ada manusia lain. Dan dia jangan lupa ada manusia yang dapat income daripada dia. Dalam keadaan dia minta sedekah. Dalam keadaan dia kena terima asnaf zakat. Dalam keadaan dia guna binaan-binaan wakaf. Walaupun tubuh badannya sihat. Tapi Allah rezekikan dia dengan cara dia tak payah kerja. Ada. Tetapi orang macam tu, kesempurnaannya, levelnya berbanding, berbeza. Dia lebih lemah, dia lebih rendah martabatnya berbanding orang yang bekerja untuk mendapat pendapatan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, maka kita tak perlu tak nak cakap banyak. Bila nampak ada orang susah, maka kita jangan kata, oh ini sindiket, oh ini menipu, ini pemalas. Tak, itu bukan kerja kita. Kerja kita, kita kena banyak duit dan kita kena nampak orang susah, bantu. Itu dari sudut ekonomi. Dan yang ketiga, dari sudut munakahat. Yang pertama, ibadat. Yang kedua, muamalat. Yang ketiga, munakahat. Munakahat iaitu berkaitan dengan perkahwinan. Kita berhenti azan sekejap. Satu hari ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, ramai-ramai macam ni, tiba-tiba Nabi minta dengan para sahabat, Nabi kata, wahai sahabatku, tolonglah kamu mintakan kepada Allah supaya aku mendapat satu tempat dalam syurga nanti. Yang mana tempat itu hanya Allah khususkan hanya untuk aku sahaja, yang dipanggil wasilah. Tempat yang paling tinggi dan terpuji di syurga. Nabi minta sahabat-sahabat masa tu untuk doakan Nabi. Dan itulah yang Nabi minta kepada kita bila setiap kali lepas azan, maka kita baca doa tu. Kan ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Nabi yang begitu agung, Nabi yang begitu terpuji di sisi Allah juga merendah diri di hadapan para sahabat, merendah diri di hadapan umatnya, minta tolong doakan dia. Nabi yang dijanjikan syurga pun suruh kita tolong-tolong minta dapatkan. Yang confirm Allah memang akan bagi. Cuma Nabi, itulah dia seorang Nabi, ya, merendah diri. Tapi ada orang kita lepas mayang tak berdoa langsung. Malah condemn pula orang lain yang berdoa pula. Ya? Sekian dia maklumkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, sekarang kita sambung balik. Yang ketiga, yang kita nak kena perbaiki dan kita sempurnakan tahun 2016 ini adalah dalam aspek munakahat, iaitu perkahwinan kita. Yang belum berkahwin, jadikan tahun 2016, kalau rasa dah layak, maka kena segerakan perkahwinan. Mak ayah kalau ada anak-anak dara, kalau boleh segerakan dan permudahkan perkahwinan. Kerana perkahwinan itu, dengan berkahwinnya seorang manusia, maka dia akan menyempurnakan separuh agamanya. Selagi tak kahwin, separuh agamanya kosong. Maka dengan adanya perkahwinan, bagi yang berkemampuan, maka kata Nabi, falyatazawwaj. Man istata'a minkumul ba'ah, wahai pemuda-pemuda, kalau kamu rasa dah mampu, falyatazawwaj, maka kahwin. Kerana dia akan menjaga pandangan kamu, dia akan menjaga syahwat kamu. Kahwin. Okey, yang belum kahwin lah. Yang dah berkahwin, maka perbaiki hubungan perkahwinan. Saya juga ada isteri, saya ada kat belakang. Kita perbaiki. Tahun 2016 kita kena plan. Dan kebetulan hari ini anniversary saya dengan dia, 1 Januari. Tuan-tuan doa lah. Ada kek dalam masjid ni? Tak ada. Perbaiki hubungan kita, tuan-tuan. Ya, kita akui, kita adalah manusia, tuan-tuan. Ada kesilapan, ada kadang-kala terlepas cakap, ada tertinggi suara. Itu normal.
Itulah manusia. Kita bukan malaikat. Kita akan ada maksiat yang kita buat. Tetapi Allah akan beri kita jalan untuk kita taubat. Untuk Allah bagi jalan untuk kita sari'u ila maghfirah. Untuk kita minta ampun, perbetulkan. 2016 adalah tahun kita untuk perbaiki apa saja kelemahan dalam sistem perkahwinan kita. Dan antara benda yang kalau boleh saya nak kongsikan malam ni adalah tahun 2016 kalau boleh sebagai suami isteri, poin utama kita kalau boleh kita simpan untuk tahun ini adalah kita jangan jadi suami atau jangan jadi isteri yang mementingkan hak kita. Tapi jadilah seorang suami atau jadilah seorang isteri yang mementingkan, yang mengutamakan peranan. Bukan hak semata-mata. Sebab tuan-tuan, kalau kita suami nak hak kita dipenuhi, kita akan stres. Sebab memang isteri kita tak mampu nak penuhkan semua hak kita. Begitu juga isteri. Kalau isteri nak hak daripada suami, suami takkan mampu nak penuhi semua hak dia. Setiap bulan nak handbag, mana mampu. Tetapi kalau berperanan tuan-tuan, semua berperanan, isteri berperanan, suami berperanan, insya-Allah dalam masa yang sama, hak yang kita nak itu akan datang tiba-tiba. Cerita mudahnya macam ni lah tuan-tuan, kita balik kerja, dua-dua balik kerja, panas atas motor. Dengan jam, dengan debu, dengan asap, dua-dua jam. Sampai rumah, suami boleh sila panggung depan TV, buka Astro, isteri kena angkat baju, isteri kena lipat baju, masuk pula baju yang kotor dalam masa basuh, pusing. Anak-anak yang balik sekolah pula dah panjat siling, panjat kipas, apa semua lagi. Isteri lah yang buat semua benda tu. Suami nak hak dia. Isteri perlu layan dia. Walaupun dia letih, isteri dia tahu isteri pun letih sama-sama, duduk atas motor panas-panas sama-sama. Tapi dia tahu isteri mesti layan saya suami. Isteri juga nak hak dia. Dia pun letih. Akhirnya dia biar baju kotor, dia biarlah anak panjat tangga, dia biarlah apa saja dapur tak berkemas sebab dia juga nak rehat. Dua-dua nak hak. Apa yang berlaku tuan-tuan? Suami yang nak hak dalam keadaan tahu isterinya susah nak buat sebab banyak lagi benda lain kena buat. Maka suami fikir tak apalah, saya buatlah air sendiri. Dia buat air sendiri dan kadang-kadang dia tak perlu pun nak buat untuk isteri je. Dia sekadar bertanya saja, kan? Yang nak minum apa-apa ke? Bertanya je. Isteri ni, isteri yang baik kadang-kadang dia tak akan pantang bertanya, dia minta tak. Tak apalah bang, nanti saya buat sendiri. Itu isteri yang baik lah. Kalau isteri yang lebih baik, dia tak nampak suami nak buat, dia je akan bang tak apa, biar saya yang buat. Itu yang lebih baik. Suami sekurang-kurangnya bertanya je, yang nak minum apa-apa. Walaupun dalam hati kata, janganlah minta apa-apa. Berperanan tuan-tuan. Sebab isteri tu tengah-tengah letih, bila dia tengok suami buat air sendiri, tambah pula bertanya ayam macam tu, bertanya-tanya ayam. Bukan tidur-tidur ayam je. Tanya macam tak tanya tu, isteri lega sangat kalau suami boleh berperanan tu. Bila isteri tengok suami macam tu, dia rasa dia kena buat effort lebih daripada apa yang suami buat. Akhirnya suami tak pasal-pasal menerima hak dia yang dia tak sempat nak tuntut daripada isteri dia. Tuan-tuan sekalian, bayanglah kalau saya balik ceramah macam ni, balik ceramah lapar perut. Kan? Hak saya mesti dipenuhi sebagai suami. Balik rumah kalau tak ada nasi siap. Suami kan naklah layanan. Isteri pula letih kat rumah. Dia malas masak nasi malam ni. Dia hantar SMS, malam ni nak burger. Double beef. Burger. Saya tak baca mesej. Dia letih dan dia rasa malas nak masak dan dia pun hantar, dia nak hak dia supaya saya beli buat balik. Saya pun nak hak saja, nasi mesti atas meja. Tak ada nasi, siap. Dia tak ada burger, siap. Apa yang berlaku tuan-tuan kalau dua-dua nak hak dan dua-dua tak dapat? Tapi kalau dua-dua berperanan, kita baru keluar rumah tadi tengok dia letih macam je, tak sempat kau dia nak masak apa semua ni, dan kita pun fikir, tak apalah, kita belilah. Kita beli. Dan akhirnya kita pun hantar mesej, tak apalah malam ni tak payah masak, abang beli. Tuan-tuan, ini peranan. Peranan itulah yang akan membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita. Dan keyakinan kita adalah apa yang kita beri, apa yang kita berperanan untuk orang, kita akan dapat balik. Kita buat baik dengan isteri kita akan buat baik lebih daripada apa yang kita buat. Isteri buat baik dengan suaminya pasti akan nak buat baik kepada dia. Itu fitrah. What you give, you get back.
Apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. Justru tuan-tuan, perbaiki hubungan perkahwinan kita. Dan paling utama untuk memperbaiki hubungan perkahwinan adalah jaga solat jemaah. Jaga sungguh solat jemaah. Kalau tuan-tuan, bila saya terlibat dengan kaunseling rumah tangga, orang yang masalah datang ke pusat kaunseling di Jabatan Agama ni, pertama sekali soalannya kita akan tanya iaitu tentang solat. 5 waktu. Cukup tak solat 5 waktu? Dan kebanyakan kes tak cukup solat 5 waktu. Dan kita suruh balik. Lepas balik, terus tak datang-datang dah. Dah beratur lama. Datang-datang tanya bab semayang je. Maka dia pun tak datang dah lah. Kita anggap tak datang tu berarti dia dah hilang masalah dia lah. Berarti dia dah semayang 5 waktu, sudah hilang masalah dia dengan rumah tangga dia. Tuan-tuan sekalian, jaga semayang. Maka sebab itu suami-suami antaranya jadilah imam kepada isteri kita. Itu antara cara untuk memperbaiki solat, memperbaiki kehidupan kita suami isteri. Sebab ada isteri-isteri yang dia nak sangat. Sebab ada isteri yang dah 30 tahun kahwin, suami tak pernah jadi imam, abang belum bersedia. Maka saya nak sebut malam ni tuan-tuan, tahun 2016, kalau boleh kita suami-suami tolonglah bersedia untuk jadi imam. Boleh tak? Tak payah imam masjid lah, imam di rumah tu. Bacalah surah-surah apa yang kita selesa tu, bacalah. Supaya bukan nakkan respect daripada isteri semata-mata, tak. Tapi itulah hukum alam Tuhan bagi. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu memimpin, mengetuai perempuan, maka bila dia semayang, perempuan dapat ikut dia, Allah akan bagi fitrah yang lain, iaitu apa-apa perkara dalam kehidupan, insya-Allah Allah akan bantu suami yang akan lead keluarganya menerusi solat, dan daripada solat itulah akan merebak pada benda lain. Tapi kalau suami tak mampu lagi rasa nak jadi imam, tak boleh lagi jadi imam, maka mungkin akan ada beberapa masalah yang lain dalam rumah tangga. Itu yang pertamalah, kena ada inisiatif untuk jadi imam. Yang kedua, kalau dah jadi imam, jangan asyik baca surah yang sama aja. Rakaat pertama inna a'taina, kedua qul huwallah. Jangan sebab isteri ni kadang-kadang stres duduk belakang, tak khusyuk sembahyang. 30 tahun saya kahwin dengan dia, ustaz. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua qul huwallah. Saya sekali tukar surah lain tuan-tuan. Saya sekali esok suratul Baqarah. Mengalir air mata isteri. Oh, lama dah nak dengar buang terbiak suami aku nak mati dah ni. Akhirnya suami pun tukar balik inna a'taina, supaya panjang umur. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, perbaiki hubungan rumah tangga, antaranya berperanan bukan menuntut hak, yang kedua jadi imam. Kalau tak boleh suruh isteri lah jadi imam, tak boleh lah, jangan macam itulah, jadi imam tu insya-Allah. Dan yang terakhir saya nak sebutkan malam ni, tahun 2016 Allah kita memperbaiki apa dia, iaitu dalam bab kehidupan kita selain daripada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Bab kesalahan-kesalahan jenayah ni. Kita bukan nak cerita kita bunuh orang tuan-tuan. Kita bukan nak cerita kita ni ada pernah buat benda jahat yang teruk-teruk jenayah berat ni, tak. Tapi jangan kata kita langsung tak buat benda jahat. Berapa ramai orang dia ada masalah dengan jiran. Jiran stres hidup dengan dia. Jiran rasa lapang kalau dia ni pergi masjid. Bila habis main syak, jiran tertekan. Sebab apa? Kamu balik, dia parking kereta depan rumah. Ada jiran tertekan macam tu. Nak tegur, AJK masjid. Kalau nak buat tahlil kan, dia boykotnya payah nanti. Akhirnya dia senyap je lah. Tapi dia stres, dia tertekan. Hidup dengan imam masjid tu. Kenapa? Tak jaga hubungan dengan jiran. Ada orang tuan-tuan, dia marah punya pasal sebab orang parking kereta tak betul. Dia calarkan kereta orang tu. Ni jenayah tuan-tuan. Maka perbaiki benda macam ni. Ada orang dia jalan raya, ada orang potong queue apa semua, dia maki hamun, carut, tunjuk benda yang tak betul semua sekali. Ada. Dan benda tu salah tuan. Marah bukan perlu diterjemah dengan cara macam tu. Tahun 2016 adalah bila kita marah, kita kena sabar. Bukan dengan lontarkan kemarahan. Tambah pula tulis kat Facebook, akhirnya mengaibkan diri sendiri pula. Bukan. Marah dengan suami, tulis kat Facebook. Marah dengan majikan, tulis kat Facebook, akhirnya mengaibkan diri sendiri. Jadi apa-apa yang kaitan dengan jenayah, dengan kaitan kesalahan, hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia, maka tahun 2016 kita kena perbetulkan bab ni. Bagi orang yang bawa kereta, maka janganlah pentingkan diri sendiri sampai akhirnya buat salah pada orang. Yang nak parking kereta, buat betul-betul. Yang masuk masjid, guna tandas, make sure masuk bersih, keluar bersih. Benda ni bukan jenayah, tapi dia ada kaitan dengan kesalahan yang bila kita buat dengan orang. Kita tak suka orang buat dekat kita, maka kita jangan buat dekat orang.
Boleh tuan-tuan? Ini semua ini adalah tertakluk dengan kehidupan kita. Ibadat, ekonomi, muamalat, perkahwinan kita, munakahat dan juga kesalahan-kesalahan kita dipanggil sebagai jinayat. Justru tuan-tuan, 2016 inilah tahun kita untuk kita pergi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita buat, walaupun nampak keduniaan, kita rajin bersukan, jadikan sukan kita itu dekat dengan Allah. Kita nak suka rekreasi, suka travel, suka pergi melancong, jadikan pelancongan kita itu tidak menjauhkan kita dengan Allah. Sebab ada orang bila dia melancong, dia rajin semayang kaki masjid, bila naik saja kapal terbang terus tak semayang dengan alasan kiblat payah, tak tahu masuk waktu dan macam-macam alasan. Tuan, saya tulis dekat Facebook saya yang latest ni, saya balik umrah 2 hari lepas. Saya tulis ramai orang balik umrah tak semayang dalam flight. Bukan nak tuduh, memang kita tahu dia tidur. Dan telah pun dikejutkan. Tak apalah, nanti qada. Dan ini biasa berlaku tuan-tuan. Kita tak nak jadi macam tu. Sebab dan ramai orang bila travel, rupanya dia jauh dengan Allah ramai. Kenapa ada orang bila dia pergi travel, kebetulan negara tu tak ada orang Islam sangat, maka dia berubah wataknya, dah tak jadi dah orang Islam. Ada. Dia pergi ke Netherlands, pergi ke Belanda, dia sanggup nak pergi ke tempat red light tu. Walaupun dia AJK masjid. Tak jangan saja Ustaz nak tengok pengalaman. Tahu red light apa dia tuan-tuan? Oh tahu semua ni. Nak ambil pengalaman Ustaz. Jangan macam tu. Ada orang dia berjalan pergi ke London, masuk Westminster Abbey, masuk satu gereja yang banyak sejarah tu. Dia masuk tengok orang lain buat bakar lilin, dia pun bakar lilin juga. Ada orang pergi mana-mana tempat yang ada water fountain. Orang balin duit, dia balin duit juga. Maka benda-benda macam ni tuan-tuan kena jaga. Nak pergi melancong, melanconglah. Tapi jangan jadi jauh dengan Allah. Apa saja yang kita buat tahun 2016, tahun untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Dan tahun kita untuk kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan, saya rasa untuk malam ni saya nak berhenti dekat situ sajalah. Semoga kalaulah tahun 2016 ini tahun kita ada penyakit, kita berharap tahun ini Allah sembuhkan penyakit kita. Kalaulah tahun ini kita ada hutang, kita berharap Allah bebaskan kita daripada bebanan hutang piutang. Kalau tahun 2016 ini kita ada masalah rumah tangga, masalah family, silaturahim kita tak betul dengan adik-beradik, kita berharap tahun 2016 Allah bantu kita untuk kita hubungkan balik hubungan silaturahim ni. Kalaulah tahun 2016 ini tahun yang kita ada banyak kesempitan, kesusahan, kesulitan, kita harap Allah sudi nak lapangkan hidup kita. Apa sahajalah kita berharap agar Allah berikan kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim, minta maaf salah silap. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.